Hai, selamat datang lagi di sini. Jeng jeng jeng, esok sekolah bermula. Untuk sisi persekolahan untuk tahun 2021 bermula esok, di mana semua cikgu perlu melakukan pengajaran secara online, murid belajar secara online. Ini merupakan satu cabaran besar untuk cikgu dan juga murid dan ibu bapa. Okey, walaupun satu cabaran yang besar, kita sebagai cikgu memang selalu akan menghadapi cabaran ini dengan semudah ABC. Yes, semua cikgu. Cikgu kan strong. Okey, di sini saya nak share satu platform. Okey, untuk pengajaran online, banyak cikgu akan guna platform seperti Google Meet, Skype, YouTube dan sebagainya. Ada banyak lagi. Okey, di sini saya nak fokus ke aplikasi Zoom. Yes, Zoom. Okey, Zoom dulu pernah dikatakan tidak safe, tapi tidak. Sekarang telah diupdatekan dengan ciri-ciri keselamatan di mana kita tak perlu worry. And walaupun di sini saya hanya akan gunakan Zoom free version. Okay, kelemahan Zoom free version adalah 40 minit saja kita boleh guna, tapi kita boleh start balik kelas immediately. Katakan sekarang kelas tu dah habis, kita boleh start balik kelas. Memang sangat senang. And trust me, saya memang suka guna Zoom. Sejak dulu bila saya guna Zoom, ini adalah daripada pengalaman saya sendiri, Zoom adalah sangat-sangat mudah untuk digunakan and sangat user friendly. Di mana saya tak boleh nampak paparan murid, paparan saya dan juga paparan skrin yang saya share dalam satu skrin laptop ataupun desktop. Tak perlu saya nak add extension lain. Okay. Dan lagi satu, saya adalah cikgu sekolah rendah. Okay. Bila saya mengajar murid tahap 1, ini merupakan satu cabaran untuk saya bila saya nak bagi mereka nak bagi arahan suruh on and off mic, memang sangat mencabar. Murid rasa dan mereka kadang-kadang mereka ikut, ada yang dapat ikut, ada yang tak dapat ikut. Kalau Zoom saya mempunyai full control the mic murid. Saya boleh off and on. Dan saya boleh nampak paparan murid sekali bila saya share screen. So, saya tahu mana murid yang bagi perhatian. Dan saya boleh chat pada paparan yang sama. Ada banyak features. Dan jom kita tengok. Baru kita boleh fahami lebih ni. Saya lupa. Sebelum tu, kita boleh record. Yes, katakan cikgu dah lakukan sesi pengajaran online dengan murid. Cikgu boleh record at the same time. Dan ambil video recording tersebut dan pass ke ibu bapa ataupun murid. Ataupun cikgu boleh rekod sehari sebelum kelas. Katakan saya nak buat kelas esok, saya rekod malam ini dengan saya mengajar. Zoom akan ada paparan kita dengan slide. So, murid mesti happy. Murid selalu suka tengok muka cikgunya mengajar. Okey, jom kita tengok tutorial. Okey, ini adalah Google search saya. Di sini saya nak search untuk Zoom. Okey, ini adalah hasil search. Saya tekan Zoom. Okey, ini adalah paparan Zoom, website Zoom. Okey, yang ni kita nak gunakan versi percuma sahaja ya. Yang ni kalau saya tekan di sini, saya boleh join a meeting. Katakan cikgu bagi a code atau meeting ID atau code, murid boleh masukkan di sini dan join. Okey, dan yang ini adalah untuk kalau kita nak host a meeting, kita boleh buat schedule a meeting dengan video on atau video off atau share screen sahaja. Okay, ni host a meeting. Okay, bila saya tekan host a meeting, dia akan download aplikasi Zoom. Nanti kita tengok. Okay, untuk guna Zoom kita perlu sign in. Okay, saya sign in. Okay, kalau tak ada account, kita sign up. Sign up free. Okay, secara manual ataupun nak senangkan kerja, kita sign in dengan Google ataupun Facebook. So, saya nak sign in dengan Google. Boleh guna any Gmail. Okay, saya dah sign up. Okay, ini adalah page yang selepas saya sign up. Di sini adalah profile saya. Kita boleh edit profile. Boleh naikkan gambar kita. Okay. Okay, ini adalah profile. Kita boleh edit profile. Okay, yang ni adalah meetings. Katakan ni, esok saya ada kelas, 2 kelas. So, saya boleh schedule meeting dan share link kelas saya sehari sebelum ataupun sebelum kelas, beberapa minit sebelum kelas atau sebelum 1 jam sebelum kelas. Kerana kalau kita share awal, lagi senang untuk murid bersedia. Bayangkan kita start meeting baru nak share link, murid nak join the class pun akan ambil masa. So, kerana Zoom hanya 40 minit, kita make a wise decision. Kita
bagi link lebih awal, kita schedule. Bila kita schedule, bolehlah kita tengok, kita boleh cantik, kita boleh atur semua kelas-kelas kita. So, kita tahu bila kita akan ada meeting tersebut and all that. Ini adalah contoh yang saya buat untuk esok. Saya set untuk pukul 10 sampai 11, English Year 3. Okay. Dan ini adalah meeting ID. Saya boleh share dengan murid dengan passcode dia, password dia, postcode dia, kod dia sekali ya. Sekarang kalau saya start, maksudnya saya nak start meeting tersebut. Okay. Ataupun kita boleh add dalam kalender Gmail. Kita boleh add dalam kalender. So, dia akan notified. Kalau kita dah masukkan email murid, dia akan notify murid. Okay, di sini saya dah set satu. Katakan saya akan tunjuk macam nak schedule satu meeting. Tekan schedule a meeting. Okay, topik kita letakkan. Okay, saya nak letakkan English Year 5. So, saya tahulah kelas mana saya nak ajar. Okay, saya boleh katakan esok saya nak ajar topik apa. Topik. Description terpulang kepada cikgu. Topik 1. Okay, contoh. Okay, esok saya nak buat kelas ni esok. Okay, saya ambil tarikh esok. Okay, 11. Kita boleh pilih. Tadi saya sampai 10 hingga 11. Saya ambil 11.30. Dan saya pilih AM atau PM. AM kena nak ajar pagi. Walaupun di sini saya bubuh 1 jam, dia hanya benarkan saya untuk 40 minit sahaja. Dia akan notify sebelum kelas nak end. Tapi selepas end, saya boleh mulakan sesi baru. Sini saya pilih time zone Kuala Lumpur. Okay. Dan yang ni saya bagi generate automatic. Nampak tak? Passcode dia, every time kalau kita schedule, dia akan berubah. So, bila kita nak ni, nanti saya tunjuk macam mana kita nak share link passcode ini semua ke murid. Okay, yang ni ditanya, bila saya nak join, ada tak kamera saya on ke off? Kita boleh set, katakan saya nak on. Participant pun saya nak kamera mereka on. Saya tekan ini, atau off pun. Kalau kita tekan off macam ni pun, kita boleh manually on balik dalam waktu pengajaran kita ya. Okay, yang ni adalah option untuk kita. Okay, kalau kita nak allow participants join anytime, that means bila-bila masa kita benarkan mereka masuk, kita boleh tick sini. Tapi saya tak nak tick. Kerana kalau saya dah set time, saya nak murid saya masuk pada masa waktu tersebut. Okay, mute participant open entry. Maksudnya bila dia masuk Zoom, automatically mic dia off. Baru selepas dia join, baru dia boleh unmute. Okay, then automatically record on the local computer. Yes, cikgu, kalau cikgu tick yang ni, automatically bila cikgu start Zoom class cikgu, automatically cikgu kalau lupa pun dia akan automatically akan record. Katakan kelas saya untuk 1 jam, dia akan record untuk 1 jam dan dia akan save kat computer folder, my computer. Nanti then kita ambil video tersebut dan share kepada ibu bapa atau murid. Okay, then kita save. Okay. Kalau cikgu tak nak record pun antik. Kalau nak record manually pun boleh ya. Nanti saya tunjuk. Okay, di sini saya antik dulu kerana saya nak tunjuk macam mana saya nak buat manual bila sesi pengajaran dah mulai ya. Dan saya save kalau ada perubahan. Okay. Okay, saya dah schedule. Saya boleh add dalam Google Calendar atau Yahoo Calendar atau Outlook Calendar. Inilah di sini saya akan copy invitation ini, saya masukkan dalam grup WhatsApp, grup kelas. Sekarang kita host a meeting. Bila saya nak start, okay, katakan esok waktu 10 ni saya boleh masuk page ini balik dan saya start meeting di sini ya. Saya tekan ni. Okay, sekarang saya nak host a meeting. Saya tekan meeting, saya tekan video on. Video off pun boleh atau saya nak screen saya sahaja pun boleh. Tapi saya pilih video on. Kadang-kadang murid suka tengok cikgunya mengajar. Muka cikgu dia mesti seronok. Bila ada image cikgu, dia akan keluar paparan ini. Kita kata open. Okay, automatically bila saya tekan open, dia akan download aplikasi tu dalam komputer saya. Yes, kerana saya dah ada aplikasi tersebut, dia automatically buka ya. Okay, ini aplikasi yang kalau tahu untuk yang pertama kali dia akan download, dah ada dalam desktop saya. Yes. Ya, ini yang ni saya guna Cyberlink, di mana saya instead of guna muka saya, webcam saya sebenarnya ambil gambar saya tapi dia letak AR augmented things. That means ini adalah gambar yang lain. That means ini walaupun saya bercakap, bibir itu pun akan bergerak, tapi ini adalah satu background yang
saya ambil daripada Cyberlink. Kalau cikgu ada snap camera, cikgu boleh download snap camera. Snap camera lagi featuresnya lagi sangat very menarik, sangat mesti murid happy bila tiba-tiba dia masuk dia nampak muka kucing mengajar. Jasa jokan cikgu, dia terpulang kepada cikgu. Dia ada snap camera, dia ada banyak features di mana dia boleh ubah muka macam ni. Yang ni saya guna Cyberlink ke. Dan snap camera juga boleh tambah props ke atas kita. Katakan saya pakai topi. Saya pakai anting-anting besar. Ada banyak cikgu boleh explore. Atau cikgu nak kalau nanti saya buatkan video untuk snap camera. Okey, ini adalah kamera saya. Di tengah capture saya. Okey, saya tutup yang ni. Saya tutup sekejap. Saya nak tunjuk lagi satu. End dulu. Okey, ini adalah zoom. Saya tekan zoom. Yang ni saya nak tunjuk. Tanpa pergi kat website, kita boleh buat terus dalam zoom ini. Okey, kalau kita tak sign in, dia akan sign in. Kalau murid nak join, dia akan tekan join a meeting. Dia letak ID dan postcode ataupun link URL. Di sini saya akan sign in. Saya akan sign in guna Gmail. Okey, selepas saya dah sign in, ini adalah paparan yang berikutnya ya. Okey, yang ni adalah akaun saya. Okey, jadi kalau saya tengah di sini, saya boleh schedule meeting di sini ya. Okey, di mana saya boleh start meeting. Dan saya copy invitation dan hantar ke murid. Saya boleh edit. Di sini dia akan tunjuk semua kelas yang akan ada, yang saya akan adakan. Di sini bila saya tekan tambah di sini, saya boleh schedule a meeting. Tadi kita buat melalui website, yang ni kita boleh buat di sini secara manual. Okay, di sini akan tunjuk semua kelas yang akan saya buat untuk hari esok atau hari-hari yang berikutnya. Yang ni akan tunjukkan kalau saya dah record semua meeting yang saya record ada di sini. Okay. Yang ni adalah chat. Okay, saya boleh chat. Okay. Masuk online pun saya boleh chat. Okay, ini adalah contact. Saya tak simpan contact. Cikgu boleh simpan. Okay, yang ni adalah share screen and schedule pun ada di sini. Di sini pun saya boleh schedule. Saya boleh share screen. Saya boleh join. Murid akan tekan ini untuk join. Kita pula sebagai cikgu, kita nak buat new meeting, kita start di sini. Okay, bila start dia akan buka paparan ini. Yeay, kamera saya buat saya on kamera. Kadang-kadang dia akan guna buka satu pop-up dia tanya sama ada kita nak test mic kita. Kita test dan kita manually masuk. That means dia akan tanya join with the microphone on. Kita tekan yes, dan dia akan keluar terus. Yang tu saya dah set auto. Sebab tu tak keluar tadi ya. Okay, yang ni menunjukkan bahawa ini adalah secure. Ya, kita secure. Kita guna passcode and all that. Yang ni kalau saya nak mute diri saya tekan mute. Kalau saya nak mute, saya tekan sini balik. Okay, di sini bila saya klik yang arrow macam ni, dia akan bagi kita boleh pilih. Kita pergi audio setting. Okay, saya tekan kita boleh pilih di sini ataupun kita pergi audio setting. Okay, di sini keluar semua setting Okay, kita pergi general dulu. Okay, general. Cikgu boleh pilih setting yang cikgu nak ya. Macam saya nak 5 minit sebelum saya nak meeting saya nak start balik, dia akan remind saya. Sebelum saya tinggalkan mesyuarat, dia akan tanya betul tak saya nak leave. I say yes. Kerana bila kita ada 2 option untuk kita tinggalkan meeting. Nanti saya tunjuk ya. Ada cikgu tengoklah, cikgu explore ya. Di video dia akan tanya kamera mana yang kita nak. Okay, di sini saya ada snap camera, saya ada kamera webcam saya, dan yang ni Cyberlink di mana saya guna AR augmented ini ya. Dan okay, saya tekan di sini di mana setiap kali bila murid masuk dia akan terpapar nama murid itu sekali-sekali ya dalam video. Dan cikgu explore boleh explore. Okay. Dan kita pergi audio. Audio pun kita boleh pilih speaker mana dan mic mana yang kita nak, dan kita boleh test di sini. Okay. Ini kalau kita nak background, komputer, semua auto, saya set di auto. Di mana kalau ada background noise, dia akan automatically reduce. Dia akan kurangkan background voice kita. Okay. Macam tengok hi. Macam hi, ada dog. Kalau rumah jiran ada anjing menyalak, dia akan stop. Saya tak pernah try lagi. Sekarang saya set di auto. Dan ringtones, kalau sesiapa masuk dia akan ada bunyi. Boleh. Okay, automatically join audio. Inilah saya dah tick di sini, di mana setiap kali saya masuk dia tak akan tanya pop-up menu
takkan tanya sama ada saya nak guna mic ke apa. Saya kena auto dah di sini. Then kalau mute my microphone, cikgu boleh explore. Okay. Then share screen. Ini adalah share screen. Okay. Share application Windows, nanti saya tunjuk yang ni ya. Okay, ini chat. Kita boleh chat. Cikgu boleh explore. Ini adalah bahagian chat, background. Okay, kalau cikgu guna green screen, ada kain hijau di belakang, cikgu boleh guna virtual background. Yang ni muka image kita di belakang, kita boleh pilih yang ada di sini. Kalau cikgu ada gambar yang lebih menarik dalam folder, tekan sini dan add daripada my folder atau daripada komputer. Okay. Kalau cikgu guna yang ni virtual background, cikgu kena ada ada green screen yang di belakang. Okay, saya tak guna kerana saya guna Cyberlink. Okay, recording. Di sini saya boleh automatically recording. Ini adalah folder yang saya akan simpan semua recording saya. Okay. Ini profile. Cikgu nak edit boleh. Ini sajalah. Okay, saya tutup. Okay, saya dah. Yang ni adalah pasal kamera. Saya dah tunjuk tadi. Yang ni mikrofon. Yang ni adalah security. Okay. Kita boleh lock meeting. Di mana bila kita dah start meeting, kita tak benarkan siapa masuk. Enable meeting room. Di mana bila murid nak masuk, kita just benarkan dia secara manual. Kalau kita pasti tu murid, baru benarkan. Okay. Okay. Allow participant to share screen. Okay. Bila saya tekan di sini, dia benarkan murid pun share screen dia. Ataupun kita boleh share kita boleh set di sini ya. Okay. Participant. Bila saya tekan participant, dia akan tunjuk semua murid dengan nama dia. Bila cikgu rasa nama dia, dia letak nama-nama yang cikgu tak kadang-kadang kita mungkin akan menerima murid baru kan. Kita suruh dia edit di tepi, rename nama dia. So kita tahu, okay, ini adalah Safwan, ini adalah Ali. Okay. Dan kita boleh on and mute secara manual di tepi. Macam saya mute diri saya unmute balik. Video pun saya boleh tutup dan buka di sini. Katakan saya ada 50 murid pada satu kelas. So, saya nak buat secara manual susah kan? So, saya akan mute all. Yes. Allow participant to unmute means nanti murid boleh buka mic dia, on mic dia dan boleh bercakap dengan kita. Kita tick di sini. Masa kita mengajar mungkin dia nak tanya soalan, dia boleh unmute dan tanya soalan. Saya kata yes. Kalau saya nak unmute balik, saya boleh unmute semua orang serentak ya. Mute all. Yes. Dan unmute pun dia akan keluar di sini. Kita boleh unmute semua orang. Kalau tekan more, kita boleh edit profile picture dan rename nama kita ya di sini. Okay. Dan mute all pun boleh. Mute. Okay. Bila saya tekan invite di sini pun ada, kita boleh copy invite link dan share dengan grup kelas, atau kita boleh share melalui email. Okay, kita boleh sama ada kita share invite link ataupun copy invitation. Copy invitation dia akan ada dengan join meeting ID dengan passcode. Okay, link itu invite link dia akan bagi URL. Okay, ini adalah basic thing ya. Dan kita tengok chat. Chat kita boleh chat dengan murid. Okay, murid kita bila chat semua murid boleh baca apa yang kita chat. Atau cikgu nak pilih satu murid dan chat dengan dia seorang saja, kita tekan nama murid tersebut dan kita chat. Bila kita chat secara private, murid lain tak akan nampak apa yang kita bagi tahu dia ya. Dan di sini saya boleh share file. Saya boleh share file, katakan saya ada worksheet untuk murid buat. Okay, murid buat worksheet ni. Saya boleh share dari Dropbox, atau OneDrive, ada Google Drive ataupun daripada komputer saya ya. Dan murid boleh download dan buat aktiviti tersebut. Okay, ni adalah chat. Kalau nak tutup pun boleh, kita tekan balik. Okay. Yang ni kita boleh close atau jadikan pop-up. Itu terpulang ke cikgu Okay, saya suka macam ni. Senang saya nak tengok sekali dengan chat. So pada satu screen yang saya boleh nampak semua ya. Dan yang ni adalah record. Yes, kalau kita tak tekan tadi secara auto dalam setting, cikgu boleh record di sini. Okay, di sini saya tekan record Nampak tak di sini dia tengah recording. Saya nak stop, saya stop. Saya nak pause sekejap pun boleh pause. Okay, atau saya main di sini ya. Okay, ini ada reaction. Yang ni murid pun boleh guna atau kita pun boleh guna. Ada banyak reaction. Ada love. Yeay. Kalau saya nak murid jawab dengan betul, saya guna tangan. Yeay, bagus kamu. Murid pun boleh buat guna yang ni ya. So, kita tahu murid mana nak tanya soalan and all that. Okay, sekarang saya nak pergi ke bahagian share screen.
Okay, di sini kita ada dua option di mana seorang saja boleh share pada satu masa ataupun 2-3 orang boleh share pada masa yang sama. Tapi saya pilih di sini ya, satu murid satu masa, senang. Masa saya share tak adalah orang lain nak share kan. Saya tekan sini, terpulang kat cikgu Okey, yang ni saya tekan bahagian hijau ni, keluarlah paparan ini. Saya boleh share skrin yang saya nak. Katakan saya nak share PowerPoint, saya tekan sini. Atau saya nak tekan share Chrome pun boleh. Okay, atau saya nak share dengan iPhone atau iPad saya pun boleh. Atau saya nak share whiteboard pun boleh. Atau nak ambil file daripada Google Drive pun atau Dropbox pun boleh. Okay Yang advance ni adalah untuk yang berbayar Okay, so kerana kita basic sahaja. Okay, di sini saya nak ambil PowerPoint saya share. Atau cikgu nak pergi ke Chrome, nak buka YouTube pun boleh. Share YouTube di sini, senang. Okay, kita share PowerPoint dulu. Dan kita kena tekan share sound. Okay, share sound di mana kalau kita share YouTube, murid boleh dengar bunyi daripada YouTube tersebut, lagu atau apa-apa dari YouTube. Kalau kita tak klik ini, dia hanya boleh nampak paparan YouTube, tapi dia tak akan dengar apa-apa ya. So, kita klik di sini. Okay, ataupun kita hold. Katakan saya nak share 2-3 window sekali. Saya tekan control Tekan control di keyboard, saya pilih. Sekarang saya boleh share 2 screen. Nanti saya boleh alternate. Saya buka PowerPoint sekejap dan saya buka Chrome pun boleh. Okay, saya tekan share. Di sini saya murid boleh nampak ni adalah YouTube. Okay, saya pilihlah video saya yang mana yang saya nak ajar dan saya bagi murid dengar. Okay, pada masa yang sama kita boleh unmute kita, stop video kita pun boleh. Dan kita nak tengok kalau saya tekan participant, dia akan keluar pop-up macam ni. Saya boleh pilih murid unmute dia dan mute dia secara di sini, ataupun semua video, ini adalah video saya. Kalau ada murid, dia akan keluar di sini. Semua video murid pun akan keluar. So, saya tahulah yang mana yang bagi perhatian, yang mana tengok video yang saya tengah paparkan. Dan saya boleh panggil budak itu, kenapa kamu tak bagi perhatian? Okay, saya boleh pilih option yang saya nak. Kerana saya tak ada murid, saya tak boleh pilih. Ada option paparan macam mana kita nak ya. Sama ada satu kamera saja yang satu video, satu image ke, atau beberapa image, atau ke semua image. Kita boleh buat pilihan di sini. Okay, lepas tu katakan saya dah habis share. Saya nak share dengan PowerPoint serentak kerana saya dah pilih dua-dua sekali ya. Atau kalau tidak, cikgu kena stop share dan kita baru share baru balik. Katakan kalau tadi saya dah pilih 2 serentak, ataupun kalau cikgu pilih satu demi satu pun boleh, tapi kena stop share dan baru share screen barulah. Okay, yang ni pun PowerPoint. Okay, saya boleh main game ini dengan murid. Kita boleh main game juga dengan murid. Dalam video saya tunjuk, saya kenalkan satu website Filipiti di mana ada banyak online game, dan juga saya kenalkan satu online game Who Wants to be Millionaire. Cikgu boleh try main dengan murid, lagi seronok. Saya tekan sini keluar ini dan juga video. Kalau video tak keluar, cikgu tekan di sini ya. Sometimes dia akan automatically keluar. Kalau tidak, kita tekan sini. Okay, dan kita main dengan murid lah. Kalau dah habis, kita stop share. Okay, ni dan dia tengah recording. Okay, kalau saya dah habis kelas, saya boleh stop. Okay, saya nak stop sekarang. Okay, automatically akan save dalam folder komputer saya. Nampak tak? Dia dah convert dalam MP4. Okay, sekarang saya dah habis. Okay, murid-murid juga dah habis kelas. Saya boleh end di sini. Saya boleh end untuk semua orang sekaligus, atau saya seorang saja keluar. Mungkin murid-murid nak bercakap dengan kawan-kawan dia. So, saya biarkan. Saya keluar, murid boleh sambung perbincangan homework atau perbincangan antara mereka ya. Dan kalau murid akan manually leave meeting soalan demi soalan. Seronok kan? Yeah, saya pun sangat suka Zoom. Ada apa-apa pertanyaan, masukkan dalam komen. Saya akan jawab. Kalau anda menyukai video ini, bagi like. Kalau rasa video ini boleh bermanfaat kepada semua orang, please share and subscribe my channel. Bye bye, see you, take care.